Hari ini cikgu nak terangkan soalan-soalan yang terdapat dalam checkpoint 2 matematik tingkatan 3. Kita mula. Baik, kita tengok soalan nombor 1. Nombor yang manakah bersamaan dengan 35? Kita guna kalkulator untuk selesaikan masalah ini. 35 adalah 3 dibahagi 5. 3 ringgit bahagi 5 orang, seorang 60 sen. 0.6. Kita teruskan kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, kita diberi satu satakat test yang ada paksi X dan paksi Y, dan kita diberi satu titik P yang berada di tempat negatif 3 dan 5. Koordinatnya adalah negatif 3 dan 5 yang cikgu tanda dengan titik warna merah. Baik, sekarang kita tengok soalan ini. Nyatakan image. Dia nak cari image. Image iaitu koordinatnya. Koordinat mana satu? A, B, C, D. Kita kena cari yang mana satu. Image bagi titik P di bawah satu putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat asalan. Jadi cikgu akan terangkan dengan kamu apa maksud putaran, apa maksud 90 darjah, apa maksud lawan arah jam, dan apa maksud pusat di asalan. Kita mula soalan 2. Ramai tak dapat jawab. Apa itu putaran? Apabila kita cakap tentang putaran, kita akan terbayangkan jam. Jarum jam itu akan memutar. Putaran dia adalah mengelilingi. Ada satu pusat. Ini pusat dia. Pusatnya di sini. Cikgu tak dapat conteng di tengah-tengah. Jadi dia akan berputar mengelilingi pusat itu. Itu dipanggil sebagai putaran. Jadi kita tengok apa maksud 90 darjah. 90 darjah adalah sudut tegak. Sudut tegak 90 darjah seperti ini. Jadi kita nampak dia berputar. Berputar dari, katakan dari atas putar ke bawah, dan sudut yang dilaluinya 90 darjah. Itu maksud putaran 90 darjah. Daripada menegak menjadi melintang. Daripada pukul 12 menjadi pukul 3. Ini dipanggil putaran 90 darjah. Baik. Dia kata putaran 90 darjah lawan arah jam. Apa maksudnya? Kita tengok. Apa itu lawan arah jam? Ini jam tangan kita. Kalau ikut pusingan jam yang ini, kita tengok yang ini ikut pusingan jam. Dia akan berputar dari jam 6 pergi jam 9, jam 12 sampai jam 3. Ikut arah. Nombornya semakin besar. 6, 9, 12. Balik 3 lah. Bukan 13, sorry. Pukul 3. Baik. Kalaulah dia ini ikut arah jam, ikut arah jam. Kalaunya lawan
pusingan lawan jam daripada pukul 12 terbalik undur ke pukul 9, undur ke pukul 6, undur ke pukul 3. Ini dipanggil lawan arah jam. Okey. Baik, kita tengok gambar di sebelah sini, gambar jam. Kalaulah daripada pukul 12 berputar ke pukul 3 ikut jam yang kita biasa guna, ini dipanggil ikut arah jam. Okey. Kalau daripada pukul 12 ke pukul 9, ini adalah lawan arah jam. Okey, ingat, kita sentiasa bermula daripada pukul 12. Kita tengok, kalau pukul 12 menjadi pukul 3 ikut arah jam. Kalau lawan jam, terbalik, dia undur. Okey. Okey, sekarang kamu dah faham maksud lawan arah jam dan kita gabungkannya. Tengok. Kita tengok apa maksud pusat asalan dulu. Okey. Asalan yang ditunjuk dengan anak panah merah. Okey, dia adalah persilangan paksi X dan paksi Y dan bersilang di tempat ini namanya asalan. Asalan terletak di koordinat 00. Okey, ini asalan. Koordinatnya 00. Okey. Bila tengok asalan, ingat 00. Jadi itu adalah pusat putaran untuk soalan kita. Baik, kita gabungkan ayat tadi. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat asalan. Okay, cikgu ambil satu contoh. Ini bukan soalan kita tadi, ini contoh lain. Okey, yang asalnya A, B, C. Okey. Yang selepas berputar dia jadi image A prime, B prime, C prime. Okey. Ini yang berlakunya putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat. Tengok pusatnya di asalan. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Ini adalah putaran, berputar. Okey, segitiga ABC berputar lawan arah jam. Arahnya lawan jam. Okey, ke arah pukul 9. Okey. Dia pergi ke arah pukul 9 daripada pukul 12. Okey, ini lawan jam. Okey. Okey, kita sambung balik kepada soalan kita. Okey, ini soalan kita. Baik. Langkah pertama, cikgu nak kamu buat satu bulatan dengan menggunakan jangka lukis seperti gambar sebelah. Caranya adalah letakkan jarum jangka lukis di pusat, iaitu di asalan. Okey, 00. Itu tempat nak letak jarum di pusat. Kemudian pensel pada jangka lukis itu kamu letakkannya di atas titik P dan sebegini. Okey, jarum di pusat asalan, pensel di P. Lepas tu cucuk elok-elok, kamu akan buat lukis satu bulatan seperti ini. Bulatan kamu akan melalui titik P dan jejaringnya adalah jarak dari pusat ke titik P. Ini jarak dia. Okey. Baik, seterusnya cikgu nak
kamu anggapkan bulatan ini sebagai jam dan P terletak di pukul 12. Okey. Jadi kita lukiskan satu garis dari titik P, iaitu kalau nak cari image, P adalah objek. Sebelum putarannya adalah objek. Okey? Baik. Sekarang kamu gariskan titik P dengan pusat kita dan panjangkan garisan sehingga ke bulatan. Sini jam 6. Okey? Dan kamu buat lagi satu garisan 90 darjah dengan berserenjang dengan garis ini. Okey. Seperti ini. Dan di sini adalah 90 darjah. Keempat-empat sudut ini 90 darjah. Dan sini adalah jam 12, jam 3, jam 9. Baik, kita baca soalan kita. Kita tahu kita ada satu putaran 90 darjah. Okey. Dan dia lawan arah jam. Jadi jam 12 akan pusing ke jam 9. Pada pusat di sini, ini memang pusat. Jadi jawapan kita terletak di sini. Okey, jawapan kita terletak di sini dan kita cek koordinatnya. Koordinatnya adalah, kita tengok X dulu. Sini adalah negatif 4, sebelahnya negatif 5. Dan sebelah sini, antara negatif 2 dan negatif 4 adalah negatif 3. Jadi, jawapannya adalah, kita baca X dulu. X, negatif 5. Dan Y, negatif 3. Jadi, jawapannya adalah C. Negatif 5, negatif 3. Okey, jelas ha? Dan sekarang kita nak pergi soalan seterusnya, soalan nombor 3. Apakah nisbah panjang bagi salah satu sisi sebuah heksagon sekata kepada perimeter heksagon tersebut? Okey, yang pertama kamu mesti faham apa itu heksagon, apa itu heksagon yang sekata, apa itu perimeter, dan panjang satu sisi. Akhirnya kamu akan cari nisbah. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, kita tengok apa itu heksagon. Cikgu tertera beberapa poligon di sini. Kalau sisinya 5, 1, 2, 3, 4, 5 sisinya pentagon. Heksagon adalah 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Heksagon ada 6 sisi. Okey. Sekatanya maksudnya sisi sama panjang. Kalau semuanya adalah, kalau di sini cikgu ambil contoh ini, kalau semua adalah 5 cm, semua 5 cm untuk kesemuanya. Kalau nya sekata, oktagon sekata, semuanya 2 cm, dia sekata. Kita boleh guna simbol ini untuk wakili sama panjang. Okey, kamu dah faham maksud heksagon sekata. Kita tengok seterusnya apa itu perimeter. Perimeter adalah ukur sekeliling. Jadi, yang bentuk di sini adalah segi 4. Dia ada 1, 2, 3, 4 sisi sekeliling. Jadi perimeternya adalah ukuran sekeliling ini.
Jadi ambil sisi ini 4 tambah 4 tambah 3 dan tambah 3. Keempat sisi ini kita tambah, kita dapat perimeter 14. Okey, itu maksud perimeter. Okey, ini pun sama. Ini segitiga ada 3 sisi. Jadi perimeternya adalah 10 tambah 6 tambah 8. Perimeternya 24 sekeliling segitiga ini. 10 tambah 6 tambah 8. Okey, sekarang kamu dah faham maksud perimeter. Kita tengok yang seterusnya. Apa itu nisbah? Ikut buku, nisbah dua kuantiti ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Misal kata cikgu bandingkan ini. Cikgu ada dua kuantiti, bilangan murid perempuan dan bilangan murid lelaki. Perempuan di sini ada 5 orang, perempuan ada 5 orang, lelaki ada 15 orang, dan cikgu nak bandingkan bilangan perempuan dengan bilangan lelaki. Jadi cikgu guna nisbah. Cari nisbah perempuan kepada lelaki. Perkataan di sini adalah kepada. Okey, bandingkan perempuan kepada lelaki. Jadi kita boleh buat nisbahnya seperti ini. Okey, perempuan kepada lelaki. Kita guna simbol semikolon ini untuk menunjukkan kepada. Jadi perempuan ada 5 orang, lelaki ada 15 orang. Dan kita kena permudahkannya. 5 bahagi 5, 15 pun bahagi 5. Sebab kedua-duanya adalah gandaan 5 yang boleh dibagi 5. Jadi 5 bahagi 5 adalah 1 kepada 15 bahagi 5, 3. Ini dipanggil nisbah. Okey, nisbah adalah ada ni 2 nombor. Perbandingan 2 jenis kuantiti. Okey. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Kita dah tahu nisbah, kita dah tahu perimeter, kita sudah tahu apa maksud heksagon sekata, dan kita boleh selesaikan soalan ini. Heksagon sekata maksudnya ukuran sisinya sama panjang. Cikgu katakannya 1 cm. Dan dia sekata, perkataan sekata dia sama. Semuanya 1 cm. Dan kita nak bandingkan panjang satu sisi. Panjang satu sisi adalah 1 cm. Banding kepada kita tukar kepada titik, 2 titik. Kepada perimeter. Perimeter heksagon tersebut. Jadi perimeter adalah ukur sekeliling. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 6 cm. Sekarang kita nak cari nisbah. Kita ambilnya 1 cm kepada 6 cm. Kita buang cm. 1 kepada 6. Jawapannya C. Okey, seterusnya nombor 4. Kamu perlu permudahkan ungkapan algebra ini. Okey, permudahkan ungkapan ini. Kita tengok dia. Okey, kita tengok satu contoh. Cikgu buat di tepi sini 2A per 7 tambah dengan A per 7. Okey.
penyebutnya mesti sama dulu. 7 dengan 7. Dan penyebut kita ini tak sama. Kita perlu samakan penyebut di bawah. Apabila penyebutnya dah sama, kita akan tambahkan atau tolakkan pengangka dia. Tambahkan pengangka yang di atas. Jadi 7 tulis sekali sahaja. 2A tambah A, 3A. Selesai. Jadi cikgu akan buat kerja yang sama untuk soalan ini. Langkah pertama kita akan buat samakan penyebut. 4, 8 dan 2 semua kita tukar kepada 8. Sebab GSTK-nya 8, 4 dan 2 dibahagi dengan 2, 4. 4 bagi 2, 2. Ni 1 bahagi dengan 2, 2, 1, 1. Bahagi dengan 2, 1, 1, 1. Jadi, GSTK-nya adalah 2 darab 2 darab 2 darab 2. Iaitu 8. Jadi, 8 ini dah selesai. 4 kena jadi 8 darab dengan 2 atas dan bawah. 2 pun darab dengan 4 untuk dapatkan 8 di atas dan bawah. Jadi kita akan dapat ni 3x per 8. Okey. Tambah x darab dengan 2, 2x per 4 darab 2, 8. Tambah 4 darab x, 4x. 2 darab 4, 8. Okey, apabila penyebutnya dah sama, cikgu buat seperti ini. Cikgu gabungkan penyebutnya satu kali sahaja. Dan yang atas itu cikgu tambah ketiga-tiga ini, 3x, 2x dan 4x. Kita tambah di atas. Itu pengangka dia. Penyebutnya 8. 3x tambah 2x, 5x. 5x tambah 4x, 9x. 8. Jawapannya C. Okey, cikgu teruskan soalan seterusnya, soalan 5. Okey. Kita tengok soalannya, cos C. C mewakili cos. Bagi mencetak kad ucapan terdiri daripada ada cas tetap 100 sen dan cas tambahan 6 sen untuk setiap kad. Satu kad cas 6 sen. Okey, sebelum mula cetak kad pertama, kena bayar cas tetap 100 sen dan setiap kad yang dicetak dikenakan tambahan 6 sen setiap kad. Jadi, kita kena kira kos iaitu C. Kita kena kira kos kita untuk cetakan ini. Dia tanya, antara persamaan berikut yang manakah boleh digunakan untuk menentukan kos pencetakan bagi N bilangan kad? Maksudnya di sini, kalau kita mesti bermula dengan C, kos, dan kita mesti bayar 100 sen sebelum kita mula cetak. Kita kena bayar 100 sen. Ada perkataan dan, ia maksudnya tambah. Tambah lagi 6 sen setiap keping. Kalau satu keping 6 sen. Kalau 2 keping, 6 darab 2, 12 sen. Ini 1 keping, ini 2 keping. Kalau 3 keping, 3 darab dengan 6, 18 sen. Kalau N keping, dia cakap N keping. Jadi, N darab dengan 6 sen. Jadi, ini kena darab dengan 3. Darab dengan N, Darab dengan N. Okey, bilangan kad. Jadi kita ringkaskannya ni yang jadi
Sen itu kita letak di luar. Okey, 100 tambah 6 darab N di dalam. 100 tambah 6N di dalam. Sen ini kita letak di belakang. Ini jawapannya A. Okey. Baik, kita teruskan kepada soalan 6. Apakah luas bagi segi empat tepat di bawah? Kamu mesti faham maksud luas. Kamu mesti tahu bentuk segi empat tepat. Dan kamu mesti pandai buat algebra. Kita tengok step by step. Okey. Okey, ni dia. Q merupakan satu segi empat tepat. Panjangnya 10. Lebarnya 6. Okey. Jadi nak cari luasnya. Luasnya adalah panjang darab lebar. 10 darab 6. 60. Okey. Jadi kita akan buat kerja yang sama. Luasnya sama dengan panjang darab lebar. Panjang adalah X tambah 2. Lebar adalah X. Jadi kita pun tulis di sini. Okay. X tambah 2 darab dengan panjang. Darab dengan X. Jadi kita boleh letakkan X depan. Kurungan darab X adalah X darab dengan X tambah 2. Okey. Tapi jawapan tak ada X kurungan X tambah 2. Kita kena kembangkannya. Okey, macam contoh di sini. Kita kembangkan A di luar. A darab dengan A kuasa 2. 2 ikut di depan kali 2. A darab 7, 7A. Okey, kita buat kerja yang sama untuk ini. X darab X. X darab X adalah X kuasa 2. Dan X darab dengan 2 juga. X darab dengan 2 adalah 2X. Macam tadi, A darab 7, 7A. Ini X darab 2, 2X. Jawapannya adalah di B. Okey. Sekarang kita pergi soalan 7. Raja yang manakah menunjukkan semua garis simetri bagi sebuah segi empat tepat. Okey, kita tengok apa itu garis simetri dan apa itu segi empat tepat. Paksi simetri ialah garis lipatan pada sesuatu bentuk geometri supaya bentuk itu dapat bertindih tepat apabila dilipat. Seperti gambar di bawah. Apabila cikgu lipatkan ikut garisan putus-putus ini yang kita panggil paksi simetri. Bahagian ini akan bertemu bahagian ini. Dia bertindih tepat. Bucu ini akan jumpa bucu ini. Bucu ini jumpa bucu ini apabila kita lipat pada paksi simetri. Okey, iaitu garisan di tengah-tengah. Dia bahagi dua sama. Okey. Baik, ini contohnya. Ini adalah segi empat tepat. Okey. Dilipatkan ikut garisan simetri ini, dia bertemu. Yang atas ini bertemu dengan yang bawah ini di sini. Okey. Tetapi kalau kita nak lipat ikut garisan ini, bucu ini tak jumpa bucu ini. Tengok, bucu ini di bawah, bucu itu di atas. Bila dia lipat dan dia tak bertemu, ini bukan paksi simetri. Okey, ini adalah paksi simetri sebabnya
bertemu. Ini bertemu ini. Ini dengan ini tak bertemu, tidak bertindih rapat. Kita panggilnya bertindih tepat. Okey. Tidak bertindih tepat. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Ni contoh untuk 3 bentuk. Kalaunya segi 4 tepat, square, segi 4 tepat, kamu boleh lipat di sini, ini paksi dia. Boleh berjumpa dua bucu ini. Kalau lipat ini, bucu ini berjumpa. Kalau kamu lipat ini, bucu ini berjumpa bucu ini. Sebelah sini, dua bucu ini akan berjumpa. Jadi dia ada 4 garisan simetri. Tetapi untuk segi 4 tepat, kita hanya ada 1 dan 2 sahaja paksi simetri. Sebab kita tak boleh lipat begini. Tidak boleh. Bucu ini tak berjumpa, tak bertindih. Untuk rhombus, sama juga ada 2 paksi simetri. Okey. Jadi, jelaslah jawapan untuk ini. Dia nak semua. Ini betul tetapi tak lengkap. Ini betul tapi tak lengkap. Ini tak dapat sebab bila cikgu lipat ikut garisan ini, bucu ini tak akan bertindih. Jadi tak boleh. Jadi jawapannya adalah A. Okey. Kita pergi ke soalan 8. Okey, Sam ingin mencari 3 nombor genap berturut-turut. 3 nombor genap berturut-turut. Okey. Apabila ditambahkan menghasilkan 84. Ini persamaan dia. K tambah K tambah 2 tambah K tambah 4 sama dengan 84. Dia nak tahu apa itu K. Okey. Dia bukan nak tahu nilainya, tapi dia nak tahu maksud yang diwakili oleh huruf K itu. Okey, kita tengok apa maksud berturut-turut. Kalau berturut-turut adalah 1, 2, 3. Ini berturut-turut. Kalau 1, katakan 7, katakan 14. Ini tidak berturut-turut. Berturut-turut dia mesti tambah dengan nombor yang sama. Tambah 1, tambah 1. Ini tambah 6, sini tambah 7. Tak sama. Berturut-turut tambah dengan nombor yang sama. Tapi dia nak genap. Jadi kita cikgu tunjuk dengan contoh yang paling simple, iaitu nombor genap pertama 2. Kalau nak nombor genap berturut, tambah 2 lagi. 2 tambah 2, 4. Okey. Atau cikgu buat macam ni. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Ini berturut-turut. Okey. Tambah 2. Tambah 2. Okey. Kalau ini 2, ini adalah 2 tambah 2. Ini adalah 2 tambah 4. Okey. Seperti ini. Tambah 2, tambah 4. Tambah 2, tambah 4. Okey, kita pergi satu lagi contoh. Cikgu nak nombor yang lain. Tadi kita guna 2, sekarang cikgu nak cuba dengan 10. Nombor genap berturut-turut selepas 10 adalah 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. Dan kita tengok ni. Ini adalah 10. Ini adalah 10 tambah 2. Ini adalah 10 tambah 4. Okey. Masih sama macam tadi. Yang pertama, kekal nombor itu. Nombor itu tambah 2.
nombor itu tambah 4. Dan tengok yang satu set lagi. Cikgu ambil nombor 50. 50 tambah 2, nombor genap selepasnya adalah 52. 52 tambah 2, 54. Okey, kita tengok yang pertama, ini 50, kekalkan dia. Ini adalah 50 tambah 2, dapat 52. Ini 50 tambah 4, dapat 54. Jadi kita tengok semua nombor yang cikgu bulatkan ni, adakah itu tempat K ya? Ini tempat K ya. K. Cikgu tak peduli nombor ini ya, sebabnya tak berkaitan. Kamu tengok K tu, tempat K. Yang kes pertama K adalah 2. Kes kedua K adalah 10. Kes ketiga K adalah 50. Adakah nombor yang pertama itu purata ketiga-tiganya? Nampaknya bukan. Adakah nombor yang pertama ini, nombor genap itu berada di tengah-tengah? Bukan. Yang tengah 12, yang tengah 52, yang tengah itu 4. Bukan yang pertama tu. Adakah yang paling besar? Bukan. 10 bukan paling besar 14, paling besar 54, paling besar 6. Dan adakah yang paling kecil? Ya. 2 paling kecil antara 2, 4 dan 6. 10 paling kecil antara 10, 12, 14. 50 pun paling kecil di antara 50, 52 dan 54. Jadi ini adalah benar. K adalah nombor yang paling kecil antara ketiga-tiga nombor genap berkenaan. Antara 3 nombor itu. Okey? K adalah nombor kecil sebab kalau K paling kecil, yang tengahnya adalah K tambah 2, selepasnya K tambah 4. Ini mesti paling besar. Ini mesti di tengah-tengah. Jadi, bukan ni, kita cari yang kecil. Bukan tengah, bukan besar. Bukan besar, bukan tengah. Adalah yang kecil. Dan bukan purata juga. Bukan. Okey? Okey, sekarang kita pergi soalan seterusnya. Soalan 9. Okey, ini adalah susunan batang mancis. Gambar pertama kita ada sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 batang mancis. Raja 2. Dari tadi 6 tambah 1, 2, 3. Jadi 9. Daripada 9 tambah 3 lagi. Jadi 12. Setiap raja yang berikutnya kita tambah dengan 3. Jadi kamu akan nampak patternnya. Dia tambah 3. Jika pola tersebut dilanjutkan, berapa bilangan batang mancis yang digunakan untuk membentuk raja ke-10? Okay, kita tengok ni. Raja pertama 6 batang. Raja kedua 9 batang. Raja ketiga 12 batang. Okey. Dia nak kamu cari raja ke-10 berapa batang. Jadi, ada 2 cara untuk kamu buat. Cara yang paling senang adalah kamu senaraikannya sehingga gambar ke-10. Okey, cikgu buat 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, kita senaraikan nombornya.
kita dapati bahawa setiap gambar yang baru kita perlukan 3 batang mancis. 6 tambah 3, 9 tambah 3. 12 pun tambah dengan 3, 15 tambah 3, 18 tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Jawapannya 33. Okey? Baik, soalan 10 yang terakhir. Semua blok kecil adalah sama saiz. Ini adalah blok kecil, namanya kubus. Dia tanya, susunan blok manakah mempunyai isi padu yang berbeza daripada yang lain? Jadi kita tengok bilangan kubus itu. Ada berapa kubus? Okey. Kita tengok untuk A ada 2 lapisan. Lapisan pertama 1, 2, 3, 4. 4 biji kubus. Lapisan kedua akan sama 4 biji di bawah, 4 biji di atas. Jumlahnya 8. Untuk soalan jawapan B, hanya satu lapisan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semuanya 12 biji kubus. Okey. Untuk C pun satu lapisan sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 biji. Dan soalan jawapan D ada 2 lapisan. Lapisan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di atas, 6 di bawah. Jumlahnya 12 juga. Jadi antara di sini manakah yang berbeza? Sangat jelas. Jawapannya yang 8 biji A. Yang lain semuanya 12 biji. Okey, harap kamu akan faham. Okey, terima kasih.